أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Boleh buka Al-Quran, tengok surah Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyat. Waw tu dipanggil dalam masyarakat wawul qasam, iaitu waw sumpah. Ada waw makna dia dan, ada waw makna dia sumpah. Dan macam mana kita nak tahu perbezaan dia? Kalau disebut di awal ayat, maka biasanya waw sumpah. Adapun waw yang bermakna dan, dia tak mungkin disebut awal ayat. Sebab dan itu makna dia menyambung ayat. Biasa waw yang bermakna dan disebut di tengah-tengah ayat. Satu perbezaan dia. Yang kedua, selepas perkataan, selepas waw sumpah itu, barisnya bawah. Selepas waw sumpah, perkataan itu berbaris bawah. Itu tanda waw tu bermakna sumpah, demi. Kan, wal 'adiyati, baris bawah. Wal 'asri, demi masa. Wal fajri, kalau wal fajru dan fajar. Wal 'asru dan masa. Tapi kalau baris bawah, maknanya demi. Jumpa tak? Surah yang ke-100. InsyaAllah kita tadabbur surah ni sampai kita faham betul-betul, dan lepas ni kita hafal. Dan lepas hafal kita baca dalam solat. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Okey, wal 'adiyati dhabha. Waw dan demi. Al-'adiyat, kuda-kuda perang. Ada dalam tafsir mengatakan maksud yang kedua ialah unta. Demi unta. Kenapa? Sebab ayat ni, kata ulama, adalah ayat Makkiyah. Bila ayat Makkiyah, tidak ada peperangan. Ketika Nabi berada di Mekah, tidak berlaku peperangan. Bila tidak berlaku peperangan, tidak sesuai disebut demi kuda perang. Sebab belum ada peperangan. Maka kata sebahagian ulama, wal 'adiyah ialah demi unta. Tapi pendapat yang paling sahih, kata Syekh Saleh Utsaimin, demi kuda perang. Walaupun ayat ni Makkiyah, tapi diturunkan untuk umum. Untuk umum. Tak ada kaitan dengan zaman Makkiyah ataupun Madaniyah. Okey, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang. Adiyat satu perkataan, tapi bila diterjemah, kuda perang yang berlari kencang. Boleh ingat? Yasin? Boleh? Al-Adiyat, apa makna dia? Yasin, apa makna dia? Kuda perang yang tak lengkap tu. Yang berlari tak lengkap. Kencang. Demi kuda perang yang berlari kencang. Kenapa Tuhan sebut kuda perang? Bila Tuhan bersumpah, maka benda yang Tuhan sumpah itu pasti yang besar dan
ada kaitan dalam kehidupan kita. Allah bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa. Masa itu sangat besar dan penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Sebab masa adalah umur kita. Masa adalah kehidupan kita. Kalau kita membuang masa, sebenarnya kita telah mensia-siakan umur kita. Tuhan bersumpah dengan wal fajri, demi fajar. Kenapa dengan fajar? Sebab fajar adalah waktu umat Islam menyembah Allah di hari yang di awal hari. Dan di sini Allah bersumpah dengan kuda perang. Apa kaitan dengan kehidupan kita? Apa kepentingan kuda dalam kehidupan Islam? Mana ada orang naik kuda sekarang? Ha? Hiasan. Kalau setakat hiasan, bukan satu benda yang besar. Kiasan. Tak. Okey. Masa Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, berlaku tak peperangan? Berlaku tak? Tak berlaku. Bila tak berlaku peperangan, Nabi dihalang oleh orang musyrikin Mekah untuk berdakwah. Dan Nabi tak melawan. Maka kesannya apa dah? Dakwah tak tersebar. Dakwah hanya berlega sekitar Mekah sahaja. Kan? Pergi ke Taif pun tak boleh. Sebab apa? Dihalang, disekat oleh orang musyrikin Mekah. Tapi bila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, disekat oleh orang kafir, orang musyrikin ke orang Yahudi, maka Nabi lawan. Maka berlakulah jihad, peperangan. Dan peperangan itu senjata yang paling ampuh ataupun senjata yang paling penting ketika itu ialah kuda. Kuda. Jadi bila berperang, Nabi menggunakan antaranya ialah kuda. Jadi kuda itu apa tujuannya? Untuk menghapuskan halangan daripada Islam tersebar. Maka demikian kuda itulah Islam tersebar. Kalau Nabi tak berperang dengan menggunakan kuda, dihalang oleh orang musyrikin dan Nabi tak lawan, sampai tak Islam ke seluruh dunia? Sampai tak? Tak sampai. Jadi Islam sampai pada kita sehingga kita sendiri memeluk Islam, sebabnya ialah berlakunya jihad fi sabilillah. Dan ketika berjihad itu, antara yang digunakan ialah kuda. Kuda perang. Banyak tak jasa kuda kepada kita? Ya? Allah ciptakan kuda, ada hikmahnya. Allah tak ciptakan sesuatu sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Allah cipta kuda untuk menentang musuh, supaya Islam dapat disebarkan seluruh dunia. Dan Allah cipta anjing pula, ada faedahnya. Apa faedahnya? Untuk diguna bagi menangkap binatang buruan. Ada faedah. Allah cipta babi, khinzir, ada tujuannya, ada faedahnya. Apa tujuannya? Jangan sekali-kali kita kata Allah menciptakan babi sia-sia, tak ada faedah. Allah Maha Suci daripada melakukan perbuatan sia-sia. Apa faedah Allah cipta babi? Tulang dia boleh buat kasut. Tulang dia boleh buat pinggan mangkuk. Lepas tu kita pakai ke tak? Boleh pakai tak? Oh, tak boleh. Tak boleh. Ada pendapat mengatakan bila dah diproses, dah hilang sifat-sifat tulang babi itu, rupa dia, rasa dia apa semua dah hilang, diproses menjadi pinggang ke mangkuk ke, boleh dipakai. Babi juga digunakan untuk apa? Babi ni boleh makan semua benda, termasuklah binatang yang dah mati, yang bangkai dah berulat. Babi boleh sapu bersih. Dia boleh bersihkan tempat yang ada bangkai itu. Dan babi juga dicipta untuk apa? Menguji orang Islam. Allah kata jangan makan babi. Maka Allah ciptakan babi. Kalau Allah larang jangan makan babi, tiba-tiba babi tak ada. Ada faedah tak? Ha? Rumah kita tak ada TV, kita larang pada anak kita, jangan tengok TV. Tak ada faedah lah larangan tu. Betul tak? Jadi bila Allah larang jangan makan babi, Allah ciptakan babi. Apa tujuan? Untuk menguji kita. Kan? Dan ada ketika kita boleh makan babi. Bila tu? Bila darurat. Masuk hutan, makanan habis.
Kalau tak makan babi, boleh mati. Ketika itu, bukan setakat tak haram, tapi wajib makan. Wajib makan babi. Bila tu? Bila makanan dah tak ada, dan kalau tak makan, mati. Kalau makanan tak ada, tapi kalau tak makan pun tak mati. Jangan makan. Kemudian kalau makan pun sekadar, bukan sekadar kenyang, sekadar menyelamatkan nyawa. Ini dah makan, dah selamat dah nyawa, tapi rasa tak kenyang je, tambah lagi. Tak boleh. Kulit babi boleh kan? Kasut kulit babi boleh. Ya, dalam satu hadis Nabi kata, kullu ihabin iza dubira faqad tahura. Hadis sahih. Setiap kulit bila diproses, dibersihkan, maka dia telah suci. Jadi pendapat paling kuat berdasarkan hadis ni, Nabi tak sebut kulit apa. Bila Nabi tak sebut, termasuklah semua kulit. Semua kulit bila dia bukan disamak. Samak ni basuh 7 kali kan. Istilah samak bagi orang Melayu, basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Tapi kulit babi bukan disamak. Dicuci, diproses, diletak garam, dijemur apa semua kan. Maka Nabi kata semua kulit bila diproses, maka dia telah suci. Kaki kita basah pakai kasut kulit babi Tak, faqad tahura, dah suci. Kalau dah suci, tak timbullah isu basah ataupun kering. kita geli takut. Bagi kepada orang yang tak geli. Gini gijinya dia kasut tanya ni apa ni? Kata babi dia tak reti kena. Dia kata tunjuk ni. Dia tu babi ke apa? Dia tunjuk kau lembu. Takut. Kata kena kulit babi. Padahal tak ada apa pun kan. Tak ada apa. Baik beli barang daripada kulit babi yang telah diproses, daripada tengok drama Cina. Kan? Ya. Drama lakonan orang kafir kita tengok, tapi babi yang ulama beza pendapat, kita takut. Bunyi je macam benda tu haram betul kan. Tapi kita tengok juga lakonan dia. Dia orang Cina yang kafir dengan babi, mana lebih hina? Kafir. Kita bersalah tak dengan dia? Kalau babi sentuh tak? Itulah peliknya. Okey. Wal adiyat, demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha. Apa makna dhabha? Terhengah-hengah. Bila berlari kencang, keluar tak suara dia? Macam mana, Yasin? Yasin, cuba berlari kencang, keluarkan suara. Naik atas tingkat ni pun lelah. Itu bukan berlari kencang, itu naik tinggi tu. Ya. Kuda kalau berlari kencang, keluar suara kan. Suara itu dia panggil dhabha. Okey, fal muriyati qadha. Maka kuda itu ruyat. Ruyat apa dia? Memercikkan. Qadha, api. Bila dia berlari kencang, kan biasa di kaki kuda ada besi kan. Dipanggil apa? Kuda besi apa? Ladam. Kemudian bila dia berlari di padang pasir ada batu. Jadi kalau kaki dia kena batu, akan berlaku? Dia bergeser dengan batu, akan keluarkan percikan api. Menunjukkan apa? Kuda tu terlalu kencang. Kalau kuda berjalan je kena batu, keluar tak api? Tak. Fal muriyati qadha. Ingat. Boleh wal adiyat, apa makna tadi? Demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha, termengah-mengah. Fal muriyat, tak. Sehingga mengeluarkan. Muriyat yang mengeluarkan, percikkan. Qadha, api. Qadha, api. Tadi dia bukan sebab kat sini dia dan kuda. Maknanya bukan falmu tu kuda kan. Dia terjemah sini falmu. Tak, muriyat ni kuda yang berlari kencang sehingga mengeluarkan. Dia bukan mana mengeluarkan saja. Tentulah kuda yang mengeluarkan. Kuda yang berlari kencang sehingga mengeluarkan. Qadha, api. Maknanya
Adiyah. Afiah. Tak, sebenarnya adiyat tu pun yang berlari kencang. Yang berlari kencang. Tapi maksud dia kuda sini kan. Contoh dalam surah apa ni? Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati. An-naffatsati. Apa makna dia? Ha? Syari kejahatan, nafas. Nafasa dalam bahasa Arab tiup. Okey? Nafasa dia tiup. Bukan orang, perbuatan. Tapi bila dia jadikan nafisun, orang yang meniup. Orang yang menghembus. Kalau lelaki. Kalau perempuan, nafisatun. Seorang. Kalau yang banyak tiup, nafasatun. Seorang perempuan yang banyak menghembus. Nafasatun. Kalau ramai, nafasati. Jadi asal dia tiup. Tapi bila dijadikan nafasat, orang, wanita yang menghembus. Al-uqad pada simpulan. Di sini sama juga. Ada ni asalnya berlari kencang. Bukan kuda. Tapi kalau dia jadikan isim fa'il, adiyah. Mana kuda yang berlari kencang. Kalau adiyat, muslimatun dengan muslimatun, apa beza? Satu dengan banyak. Di sini seorang ke banyak, seekor ke banyak ni? Banyak. Adiyat dipanggil jamak muannas salim. Okey? Lepas pada tu muriat. Muriat ni asalnya mengeluarkan, tapi bila muriat jadi kuda-kuda yang mengeluarkan. Qadha, api. Okey, yang ketiga, fal mughirati subha. Lalu kuda itu mughirat, kuda-kuda yang memerangi subha. Subha daripada sabah. Subuh. Apa maksud dia? Kuda-kuda perang ni berperang di waktu subuh. Waktu pagi. Ini sunnah Nabi. Bila Nabi nak memerangi musuh, Nabi tunggu selepas subuh. Tahu sebab apa? Musuh tidur. Kalau musuh tidur nak, orang tak panggil berperang lah tu. Itu panggil bunuh curi kan. Pertama sekali, sunnah Nabi, bila Nabi nak perangi musuh tu, Nabi pastikan dia betul-betul kafir. Apa tanda dia? Nabi dengar ada tak di tempat itu dilaungkan azan subuh. Kalau tak ada, mana tempat itu adalah orang kafir. Satu. Yang kedua, strategi perang, ketika musuh duduk kemama, bela kan, masa tu Nabi pergi serang. Kan biasa orang bangun tidur kan. Bersedia tak untuk berperang? Tak. Dia bersedia untuk apa? Bangun tidur. Bersedia untuk breakfast ataupun bersedia untuk sambung tidur lagi. Kan? Okey. Okey, Yasin. Yasin ni pukul 4 ni, bukan pukul 5 pagi ni. Okey. Boleh. Fal mughirat. Apa makna dia? Kuda-kuda yang menyerang. Subha, waktu subuh. Kemudian step yang keempat apa dia? Fa asarna bihi naq'a. Lalu kuda-kuda itu asarna, mengeluarkan ataupun menggemburkan naq'a, debu. Tengok susunan. Kuda perang yang berlari kencang. Yang kedua, mengeluarkan api. Yang ketiga, menyerang di waktu subuh. Yang keempat, bila berlari kencang di tengah padang pasir, apa berlaku? Debu. Cantik tak ya Quran? Dabaha, qadha, subha, naf'a. Cantik kan? Cantik kan? Kenapa Tuhan buat di hujung tu bunyi sama aja? Sebab Tuhan nak tunjuk itulah keluarbiasaan bahasa Al-Quran. Makna dia cukup mendalam, tapi Tuhan boleh susun ayat tu, di hujung tu bunyi sama aja.
Satu. Yang kedua, supaya kita mudah hafal. Kan? Lebih mudah hafal. Kita hafal bahasa Melayu, ayat biasa dengan pantun. Mana lebih mudah? Pantun, kan? Apa dia pantun tu? Suruh papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu, suruh makan, saya makan, suruh mengaji, saya tak tahu. Siapa ketua kita ingatkan. Betul? Tapi kalau buat ayat biasa, siapa ketua tak boleh hafal. Okey. Kemuncaknya apa dah? Sebenarnya kuda berperang, berlari laju sampai keluar api dan mengeluarkan debu. Kemuncaknya untuk apa? Untuk bertempur dengan musuh. Kan? Maka Tuhan kata, fawasatna bihi jama'ah. Lalu, kuda perang itu berada di tengah-tengah. Wasat, tengah. Pernah dengar wasatiyah? Wasatah. Pernah kan? Pertengahan. Sekarang istilah tu digunakan oleh orang yang tak nak pada Islam, tapi nak mengabui mata masyarakat. Dia kata kita adalah Islam wasatiyah. Apa dia? Solat, lepas solat buka kilarak. Itu mana wasatiyah. Masa solat tutup aurat, lepas solat buka aurat. Itu wasatiyah. Okey. Fawasatna, lalu kuda perang itu berada di tengah-tengah, bihi dengannya. Dengan apa tu? Jam'ah apa dah? Kumpulan musuh. Jamaah. Jamaah daripada jamaah. Itu kemuncak kan? Kuda lari laju nak ke mana sebenarnya? Nak balik rumah ke nak bertempur dengan musuh? Kemuncaknya fawasatna bihi jam'ah. Berada di tengah-tengah, berdepan dengan jemaah kumpulan musuh. Jelas tak? Berapa ayat tu? 5. Mana 5 step? Ingat tak? Pertama sekali, cuba ingat dulu bahasa Melayu. Pertama sekali, berlari kencang, terhengah-hengah. Yang kedua, sampai mengeluarkan api. Yang ketiga, menyerang di waktu pagi. Yang keempat, mengeluarkan debu-debu. Yang kelima, kemuncaknya berada di tengah-tengah, berdepan dengan kumpulan musuh. Kalau saya tanya bahasa saya bagi terjemahan Melayu, kemudian sebut ayat Quran. Boleh, ha? Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, terhengah-hengah. Wal adiyati dhabha. Lalu kuda-kuda perang itu mengeluarkan api. Fal mughirah yang ketiga. Fal muriyati. Muriyat. Yang ketiga mughirat. Yang kedua muriyat. Fal muriyati. Api apa dah? Qadha. Yang ketiga, lalu kuda-kuda perang itu memerangi di waktu subuh. Lalu kuda-kuda perang mengeluarkan debu-debu. Lalu kuda-kuda sampai di tengah-tengah, berdepan dengan kumpulan musuh. Tengok. Bahasa Quran pendek kan? Bahasa Melayu panjang. Letih saya nak terjemah kan? Bahasa Arab pendek je. Boleh, ha? Okey. Habis Tuhan bersumpah. Semuanya cerita pasal kuda perang. Sebenarnya bila Tuhan bersumpah, ada benda yang Tuhan nak beritahu. Ada message. Kita kalau bersumpah, ada tak kita bersumpah demi Allah, wabillahi, watallahi, kemudian wallahi, kemudian kita pun balik rumah? Ada tak? Bila kita bersumpah, makna ada benda penting kita nak sampaikan. Betul tak? Okey. Tuhan bersumpah dengan surah Wal Asri, demi masa. Apa yang Tuhan nak sampaikan? Mesejnya apa dia?
innal insana lafi khusr. Besar tak? Yang Tuhan nak bagi tahu bukan sumpah masa tu. Yang Tuhan nak bagi tahu sesungguhnya manusia semuanya dalam kerugian kecuali. Okey, dalam surah ni Tuhan bersumpah dengan kuda berlari kencang, mengeluarkan api, mengeluarkan debu, berdepan dengan musuh di tengah-tengah. Apa sebenarnya Tuhan nak bagi tahu? Innal insana li rabbih lakanud. Apa maksud dia? Inna, sesungguhnya insan, manusia, li rabbih, kepada rabbih Tuhannya, la kanud. La tu dalam bahasa Arab dia panggil harfut taukid, pasti. Kanud, sangat ingkar, sangat kufur. Dia kanud wazada fa'ul. Kalau terjemah bukan kufur saja, sangat kufur. Kemudian ditegaskan pula dengan lam, pasti sangat kufur. Kenapa Tuhan kata manusia ni sangat-sangat kufur kepada Allah? Kita kalau kita bagi apa yang anak kita nak, kita lahirkan dia, kita besarkan dia, bagi pendidikan sampai dia berjaya, dan dia tak dengar cakap kita sekali je, kita kata tak pada anak kita sangat ingkar? Kita kata tak? Dia sekali je ingkar cakap kita, tak dengar cakap kita sekali je, kita kata tak anak kita sangat ingkar? Tak. Kita kata apa? Degil. Tapi kalau kita bagi segala apa yang dia nak sehingga dia berjaya, setiap kali kita cakap dia bantah, setiap kali kita cakap dia bantah. Itu dia panggil apa tu? Sangat ingkar. Okey. Sekarang Tuhan bagi nikmat pada manusia berapa banyak? Sekali sebulan ke, sekali seminggu ke, sekali sehari? Sekali sehari ke? Setiap saat. Setiap saat kan? Sekarang ada apa nikmat Allah pada kita sekarang? Kita boleh menyawa, boleh lepaskan. Lagi? Sihat. Kalau tak sihat kita duduk kat mana? Hospital. Lagi? Kita boleh nampak tak? Nampak tak? Ustaz nampak semua. Dan semua nampak Ustaz. Kecuali Yasin tak nampak Ustaz. Nampak? Nampak Ustaz? Itu nikmat tu. Apa lagi nikmat? Telinga boleh mendengar tak? Berapa ramai yang pekat tak boleh mendengar? Mulut boleh bercakap tak? Subhanallah. Muka ni cantik tak? Sebagaimana kita daripada kecil. Subhanallah. Akal waras tak? Boleh berfikir? Subhanallah. Berapa lama Tuhan bagi ni? Setiap saat. Boleh? Setiap saat nikmat Allah kepada kita. Tapi kita bersyukur berapa saat? Dalam sehari. Berapa minit kita bersyukur dalam sehari? Dalam Tuhan bagi nikmat kita 24 jam, berapa minit yang kita bersyukur? Dan berapa jam yang kita kufur nikmat? Tengoklah nikmat mata saja. Hari ni pukul 4 kan? Sekarang pukul 4. Daripada pagi tadi sampai pukul 4 ni, mata kita, apa yang banyak kita tengok? Sejak daripada pagi, ada buka Quran dan tengok Quran? Yasin, daripada pagi lepas subuh sampai sekarang, ada tak mata tu tengok Quran? Ni nikmat telinga ni kan, daripada pagi. Saya tak tanya yang semalam, saya tak tanya yang minggu lepas, saya tak tanya yang 2 tahun, 10 tahun yang lepas. Hari ni ya, daripada pagi telinga ni sampai pukul 4 ni, banyak mana yang kita dengar Al-Quran? Ustaz saya bekerja, tapi kadang-kadang tengah bekerja boleh dengar lagu kan, sambil menyelam minum air kan? Mulut ni nikmat mulut. Setiap saat kan kita tetap boleh bercakap.
Tapi berapa ayat Al-Quran keluar, berapa hadis kita keluar, berapa kebaikan yang keluar daripada mulut kita. Betul? Betul? Tak kira siapa lah, tak kira siapa. Akal yang waras ni, akal yang waras, daripada bangun pagi sampai pukul 4 sekarang, berapa minit kita guna akal untuk berfikir tentang kebesaran Allah, tentang ciptaan Allah. Bila sikit je kita ingat, sedangkan nikmat Allah 24 jam setiap saat, maka itu dia panggil lakanud. Lakanud. Boleh? Betul tak? Kita dah balik rumah, masak, dah lah balik kerja dah penat. Kemudian kita masak pula untuk makan malam pada anak kan. Kemudian bila dah siap makan, kita cakap pada anak, basuh pinggan, dia buat tak tahu je. Sakit hati tak? Ha? Sakit hati tak? Padahal dia baru tak dengar cakap berapa kali? Sekali je. Kita dah marah. Lepas tu kalau suruh kali kedua, kita lagi marah. Kali ketiga suruh tak bergerak, kita kata apa? Ha? Kita baru belajar ayat ni. Kita kata anak aku ni lakanud. Sebenarnya siapa lakanud? Kita lagi banyak tak mematuhi perintah Allah dalam sehari semalam. Boleh? Okey. Kemudian ayat yang ke-7. Wa innahu ala zalika la syahid. Subhanallah. Cantik ayat Al-Quran. Dalam pendek, maksud mendalam dan berakhir dengan huruf yang sama. Tadi lakanud, yang ni la syahid. Cantik. Apa maksud dia? Sesungguhnya dia tu manusia, ala zalika, atas demikian. Demikian ni apa maksud? Kekufuran dia yang sangat itu la syahid, dia pasti menyaksikan. Apa maksud? Jadi manusia ni cukup sedar bahawa dia sangat-sangat mengingkari perintah Allah. Dia sedar, dia tahu. Dia tak solat, dia tahu dia sedang mengingkari perintah Allah. Dia buka aurat, dia tahu dia sedang mengingkari perintah Allah. Dia makan, tak bersyukur kepada Allah, dia tahu. Dia didik anak, tak ikut kehendak Allah, dia tahu. Dia sedar. Tapi sebab apa? Kenapa dia ingkar juga? Ayat seterusnya. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Inilah puncanya. Apa dia? Dan sesungguhnya dia lihubbi, kerana hubbi cinta, hub cinta. Kalau hubbullah cinta Allah, hubbu Rasulullah cinta Rasulullah. Di sini hubbu apa ni? Hubbul khair, cintakan khair. Khair ialah harta yang banyak. Sesungguhnya punca manusia sangat ingkar pada Allah satu je, iaitu manusia sangat-sangat cinta kepada harta. La syadid, sangat-sangat. Boleh? Betul tak? Kenapa kita solat lambat? Kenapa? Ha? Sebab apa? Allah bagi nikmat pada kita 24 jam setiap saat, dan Allah kita minta solat bukan setiap saat, 5 waktu sahaja dalam 24 jam. Kemudian 5 waktu pula, satu waktu berapa minit? Berapa minit? 5 minit. Yalah, dah baca 3 kul, 5 minit lah. Subhanallah, dalam 24 jam nikmat Allah mencurah-curah, dan Allah hanya minta solat 5 minit. Itu pun kita tak boleh solat awal waktu. Apa punca? Kenapa kita suka lewatkan solat? Ha? Sebab sama. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Cinta dunia, cinta harta. Ustaz, saya bukan gaji besar pun. Kamu cintakan kerehatan. Habiskan kerja kamu. Dunia lah itu. Kan? Ada benda aku nak selesai. Dunia lah itu. Sedangkan yang panggil ni siapa dia? Yang bagi akal pada kamu sehingga kamu boleh bekerja itu. Yang panggil kamu solat siapa dah? Yang bagi kamu sihat sehingga kamu boleh dapat duit.
la kanud. Boleh? Tengok, kenapa Allah bagi tahu penyakit manusia, kemudian Allah bagi tahu sebabnya, puncanya. Untuk apa? Ha? Dia ambil tindakan cegah. Ha? Mencegah Di situ ada apa? solution. Ha? Solution satu. Yang kedua, di situlah sayangnya Allah pada hamba-Nya. Kalau Allah tak sayang, Tuhan kata apa? Kamu ni memang degil. Lepas tu habis cerita. Betul tak? Kita kalau sayang pada anak kita, kita suruh dia tak dengar, kita kata degil. Kalau betul kita sayang, kita buat apa? Lepas kita cakap dia degil, lepas tu kita buat apa? Kalau kita sayang. Ha? Betulkan salah dia. Dan nak betulkan salah dia, kita perlu pada ilmu, perlu pada kesabaran. Boleh? Jadi sayang tak Allah pada kita? Sayang. Allah bagi tahu penyakit dan Allah bagi tahu ubatnya. Okey, boleh? Sekarang tahu tak penyakit? Apa dia penyakit? Apa? Ha? Penyakitnya kanud, la kanud, sangat ingkar, sangat kufur. Punca penyakit cinta dunia. Okey, ubat dia apa dia? Afala ya'lamu. Tidakkah dia tahu? Afala ya'lamu. Tidakkah manusia itu tahu? Iza, apabila bu'sira, dibongkarkan. Bu'sira, dibongkarkan. Apa yang fil kubur, dalam kubur. Tengok, subhanallah, Tuhan nak bagi ubat. Ubat apa dia? Ha? Ubat kepada penyakit cinta ke dunia. Ubat kepada penyakit ingkar perintah Allah. Apa dia? Ingatlah mati. Apa dia? Kamu tak tahu ke satu hari bila Allah bongkarkan apa yang dalam perut bumi? Apa dia yang ada dalam perut bumi? Ha? Mayat. Sebab itulah Nabi kata apa? Manusia yang paling cerdik. Siapa manusia paling cerdik? Ha? Akyasun nas aksaruhum zikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lil maut. Apa maksud dia? Nabi kata orang yang paling cerdik ialah orang yang paling banyak ingat mati. Yang kedua, orang yang paling baik persiapannya untuk mati. Itulah ubat dia. Ubat kepada apa ni? Cinta dunia. Betul tak? Bila kita nak solat lambat tu, kita pun ingat, nanti aku mati lepas ni, nanya aku, apa aku nak jawab? Maka kita pun terus bingkas bangun. Sebab apa? Kita ingat pada mati. Tapi kalau ingat pada dunia, kita solat cepat ke lambat lagi? Tak apa. Kan kerja ni hari ni selesai, lepas ni aku solat lah. Lagi pula waktu solat panjang. Bila cinta dunia menjadi matlamat hidup kita, kita tak akan patah balik. Boleh? Jadi Tuhan kata apa? Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Manusia ni yang duk cinta dunia, yang sangat ingkar pada aku, dia tak sedar ke satu hari dia akan mati? Dan lepas mati, dia akan bangkitkan daripada kubur. Cuba bayangkan, yang keluar daripada kubur ketika itu berapa ramai ni? Berapa ramai? Daripada mula Nabi Adam sampai kiamat. Dan cuba kita pergi ke kubur, tiba-tiba satu mayat keluar. Satu je, bukan semua. Dalam satu kubur, satu je mayat keluar. Macam mana perasaan kita? Takut. Dan kita buat apa? Lari. Okey, boleh lari. Tapi bila berlaku kiamat, berlaku tiapan sangkakala yang kedua, berapa mayat keluar daripada kubur? Di Sungai Buloh, Bukit Ramangputera, Bukit Jeruto, Ampan, Ceras, semua keluar daripada kubur. Yang kat Mekah, yang kat Mesir, yang kat Jepun, semua keluar. Yang mati di laut keluar, yang mati di udara hilang keluar, semua keluar. Maka Tuhan nak tanya,
Kamu tak tahu ke keadaan macam tu akan berlaku satu hari nanti? Kenapa tak sangat ingkar pada aku? Kenapa sangat cinta pada dunia? Boleh? Dan yang lagi menakutkan apa dia? Selepas itu apa berlaku? Tengok ayat. Wa husila ma fis sudur. Subhanallah, husila ni dihasilkan, dibongkarkan, ditunjukkan. Dia bahasa Arab tapi telah dimelayukan. Hasil. Hasilnya apa dah? Dihasilkan apa yang fis sudur, apa yang dalam sudur. Pernah tak sebut perkataan sudur? Sudur? Sudurinas. Surah apa tu? Mana ada surah Qul A'udzu birabbin nas? Surah An-Nas. Cuba baca. Betul ada tak? Dia kena start dari awal juga. Ayat tu 5 je. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang membisikkan fi sudurin nas, dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas. Jadi di sini apa dah? Tuhan bongkar. Bila pertama Tuhan bongkarkan apa dah? Yang dalam perut bumi, iaitu mayat. Yang kedua, step kedua apa dah? Tuhan bongkar pula yang dalam hati mayat tu. Subhanallah. Kenapa Tuhan tak kata akan dibongkarkan segala amalan kamu? Tuhan tak cakap macam tu. Yang Tuhan cakap apa dah? Akan dibongkar apa yang dalam hati. Kenapa? Limaza? Why? Sebab Tuhan nak tengok hati kita. Kenapa nak tengok hati? Kabur sendiri. Kenapa? Ibu boleh mandi. Manusia dinilai. Ha? Nak keluarkan apa yang disimpan kat hati. Kenapa? Hati kita boleh mandi kan. Hati, okey, hati berbolak-balik. Kenapa Allah nak bongkarkan yang hati berbolak-balik tu? Nak tunjuk kita apa yang kita lakukan. Apa yang ada hati kita. Kenapa tak tunjuk amalan je? Cinta ke tak kan? Ha? Subhanallah. Jawapan semua tak salah. Tapi bukan jawapan yang saya nak. Sebenarnya dalam tafsir disebut Allah bongkarkan apa dalam hati. Sebab apa? Yang zahir ni amalan semua manusia tahu. Orang tengok kita solat, pada zahir orang kata apa? Kita ni Islam. Orang tengok kita sedekah, pada zahir orang kata kita dermawan. Orang tengok kita puasa Ramadan, puasa sunat, orang yang zahir orang kata kita kuat ibadat. Tapi dalam hati manusia tak tahu. Jadi yang Tuhan nak bongkarkan ialah yang manusia tak tahu. Yang setakat amalan semua manusia tahu. Faham? Makna apa tu? Bukan semua orang yang solat diterima. Semua bergantung pada hati. Jadi bila dibongkarkan manusia daripada perut bumi, step seterusnya ialah Allah nak bongkar pula apa dalam hati manusia. Yang kamu salat belum tentu ikhlas. Yang kamu puasa belum tentu ikhlas. Yang kamu sedekah belum tentu diterima. Allah bukan nak bongkar ni kita datang kelas ni. Tak. Allah nak bongkar apa dah? Niat dalam hati. Kerana apa datang kelas? Allah bukan nak bongkar kita kerja apa? Tak. Allah nak bongkar apa dah? Kerja tu kerana apa? Allah bukan nak bongkar kita kahwin dengan siapa? Anak siapa? Dapat anak berapa orang? Tak. Allah nak bongkar apa dia? Kerana apa kamu kahwin? Subhanallah. Menakutkan. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat lain apa dia? Yauma tublas sarair. Surah apa tu? Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was sama'i zatir raj'i wal ardi zatis sad'i. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazli. Tengok. Okey, saya baca daripada awal. Was-sama'i wat-tariq. Ayat pertama. Tak ingat juga. Saya baca tengah pula. Surah At-Tariq ya. Cuba buka surah At-Tariq. Ada tak ayat? Yauma tublas sarair.
Surah 86. Ada. Cuba tengok ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Tuhan mengembalikan manusia semula laqadir, sangat berkuasa. Boleh. Walaupun manusia dah hancur, dah mati pula tak tahu ke mana, tak ada kubur, Allah boleh tak hidup kembali seperti asal? Boleh. Boleh. Yang kapal terbang hilang, MH berapa? 370. Jumpa tak mayat dia? Satu dunia cari tak jumpa kan. Tapi bila afala ya'lamu iza bu'sirama fil qubur, bila Allah bangkitkan manusia daripada kubur, mayat tu keluar tak? Keluar daripada mana ni? Tak tahu. Tapi kan keluar. Faham? Jadi Tuhan nak begitu, innahu ala raj'i laqadir. Manusia ni Tuhan sangat berkuasa untuk mengembalikannya semula setelah mati. Dan pada hari itu, tengok ayat 10, ayat 9. Yauma tubla. Apa terjemahan dia? Cuba baca. Pada hari itu, dipendamkan, didedahkan, dibongkarkan as-sarair. Sarair ni sarirah, daripada perkataan sir. Apa makna sir? Tersembunyi, rahsia. Orang tanya, berapa umur awak? Sir. Rahsia. Yang Tuhan nak bongkar apa dia? Bukan yang az-zawahir, yang zahir. Kita tak payah Tuhan bongkar, sebab semua orang tahu. Kita solat, kita puasa, kita datang kelas, semua orang tahu. Yang Tuhan nak bongkar ialah yang manusia tak tahu. Apa dia? As-sarair. Kan? Kita datang kerja kenapa? Kita rasa dia ikhlas. Orang pun kata kita ikhlas, tapi belum tentu. Kan? Belum tentu kita datang kerja ni kerana Allah. Boleh? Kadang-kadang kita datang dah pukul 8, tepat pada waktu, tapi tengah-tengah tu curi tulang. Orang tak tahu, tapi bila di akhirat besok, yauma tublas sarair. Sebab itulah ulama salafus salih bila baca ayat ni dia boleh menangis. Bila baca ayat ni dia boleh sakit dan pingsan. Kenapa? Malu. Allah akan bongkar di hadapan siapa ni? Semua. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, semua tahu. Kecuali dia bertaubat kepada Allah. Boleh? Kita balik pada surah apa? Al-Adiyat. Afala ya'lamu iza bu'sirama fil qubur. Apa huruf ujung dia? Ra. Kemudian wa husilama fis sudur. Apa hujung dia? Ra. Kubur, sudur. Kemudian inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Apa huruf akhir dia? Ra. Cantik tak? Apa maksud dia? Sesungguhnya Tuhan mereka bihim, dengan mereka. Tuhan mereka dengan mereka. Apa maksud dia? Tuhan mereka dengan semua manusia ni yauma idzin, pada hari itu la khabir, sangat mengetahui. Apa maksud dia? Mana tidak ada satu pun yang tersembunyi ataupun Allah terlepas pandang. Tak ada. Tak ada. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Walaupun sebesar zarah, Allah akan tunjukkan dan balas. Wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Apa saja kejahatan, walaupun sebesar habuk yang halus, Allah akan yarah, dia akan melihat balasannya. Kenapa? Sebab Tuhan pada hari itu la khabir, sangat-sangat. Betul? Kita ni sendiri kadang-kadang bukan pasal hal orang, hal kita pun kadang-kadang kita lupa, kan? Betul tak? Maka janganlah anggap Allah tu lupa. Allah tak akan lupa. Walaupun manusia ni berapa ramai, daripada Adam sampai kiamat, berapa ramai agak-agak, Allah tahu satu persatu, daripada mula kita balik sampai kita mati.
Boleh? Okey, kita ulang ayat ni dan kita cuba faham satu-satu dan kita cuba hafal dalam keadaan kita faham. Lebih mudah kita hafal setelah kita faham. Okey, ayat pertama, wal adiyati dhabha. Cuba terjemah. Demi kuda-kuda perang Dhabha sebenar demi kuda perang yang berlari kencang. Baru satu perkataan, wal adiyat. Dhabha termengah-mengah. Fal muriyati qadha. Step kedua. Kuda-kuda perang yang memercikkan api. Qadha api. Fal mughirati subha. Subha. Subuh. Demi kuda perang yang menyerang di waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a. Yang kuda perang yang mengeluarkan debu ataupun yang menerbangkan debu-debu. Fawasatna bihi jam'a. Wasatiyah. Lalu kuda berada di tengah-tengah jam'a, kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Sangat ingkar. Wa innahu ala zalika lasyahid. Ala zalika, ke atas demikian. Demikian tu makna sifat kufur manusia tu lasyahid. Dia sangat belum lagi. La syahid apa dia? Syahid, saksi. Manusia ni saksi ataupun sedar bahawa dia sedang mengingkari Allah. Apa punca? Wa innahu lihubbil khairi la syadid. La syadid. Hubbu, cinta, khair, harta dunia, la syadid, pasti bersangatan. Syadid ni bersangatan, sangat-sangat. Betul tak? Tengok telefon. Kita cinta sangat-sangat tak? Betul? Kalau tak ada telefon tu, rasa apa? Tengok tak ada dalam poket. Macam apa? Tangga balik Kalau dah balik rumah tinggal telefon sini, patah balik tak? Tapi kalau balik rumah tinggal Quran di sini, patah balik tak? Dia ambil telefon bukan kerana Quran. Alasan kita kata Quran, bukan Quran. Tak ada pula ustaz. Sebelum ni ada. Okey, boleh Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Berlebihan ataupun bersangatan. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Kubur. Adakah manusia tak tahu, tak sedar bila dibongkarkan apa yang dalam kubur? Wa husila ma fis sudur. Dan dibongkarkan apa yang dalam dada. Yalah, dada, hati duduk kat dada kan. Inna rabbahum bihim yawma izil la khabir. Sesungguhnya, kenapa Tuhan akan bongkar semua dalam hati, walaupun manusia ramai, bilion, dan setiap orang pula ada banyak masalah, banyak dosa, Tuhan akan bongkarkan semua. Kenapa? Sebab Tuhan ni la khabir, sangat detail, sangat mengetahui. Okey, boleh? Okey, sekarang cuba sebut step by step. Pertama, Tuhan sebut 5 sifat kuda. Pertama, kuda berlari kencang, terhengah-hengah. Yang kedua, mengeluarkan api. Yang ketiga,
Menyerah waktu subuh. Yang keempat, melakukan debu. Yang kelima, berada di tengah-tengah berdepan dengan musuh. Okey. Itu yang Tuhan bersumpah. Apa mesejnya? Iaitu sesungguhnya manusia sangat Tuhan nak bagi dia penyakit manusia sangat ingkar. Apa dia dalam Al-Quran? Perkataan sangat ingkar. Lakanud. Dia ada lakanud, ada la syahid, ada la syadid. Lakanud, la syahid, la syadid. Ingat susunan tu. Kemudian Tuhan bagi tahu apa punca penyakit lakanud. Cinta harta, la syadid. Okey. Sebelum tu ada satu tertinggal. Dan manusia ni sangat menyaksikan, sangat sedar, sangat tahu dia memang kufur pada Allah. Apa dia? Wa innahu ala zalika la syahid. Kemudian Tuhan bagi ubat dia. Ubat kepada penyakit cinta dunia. Apa dia? Ingatlah mati. Apa dia? Satu hari kamu akan dibongkarkan daripada kubur. Kamu akan dibongkarkan daripada perut kubur. Selepas itu, kamu akan dibongkarkan pula apa yang dalam hati. Kenapa? Sebab Allah tu maha teliti, khabir. Boleh? Boleh, Okey, saya tanya satu-satu, kemudian sebut ayat dia. Sebelum keluar office hari ni, surah Al-Adiyat ni bukan setakat hafal, tapi boleh faham maksud, boleh huraikan apa pengajarannya. Okey, demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terhengah-hengah. Wal adiyati babha. Lalu kuda perang mengeluarkan api. Fal muriyati qadha. Lalu kuda perang memerangi waktu subuh. Fal mughirati subha. Lalu kuda perang mengeluarkan debu-debu. Lalu kuda perang masuk di tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasatna bi jam'ah. Sesungguhnya manusia kepada Tuhannya sangat ingkar. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia atas yang demikian itu sangat menyaksikan. Wa innahu ala zalika la syahid. Dan puncanya sesungguhnya manusia sangat cinta kepada harta benda. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ubatnya, tidakkah manusia tahu satu hari dia akan dibongkarkan daripada kubur? Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur. Dan akan dibongkarkan apa yang dalam hati manusia. Sesungguhnya Tuhan dengan mereka sangat teliti. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Dia ada dua. Inna rabbahum bihim. Bahum dengan bihim. Inna rabbahum bihim yawma izin la khabir. Boleh? Jadi apa yang mesej yang Tuhan nak sampaikan dalam ayat ni? Poin besar pada Tuhan nak beritahu manusia ni sangat-sangat lupa daratan, sangat-sangat ingkar kepada Tuhannya. Sedangkan nikmat Allah setiap saat, setiap waktu turun kepadanya, tapi dia ramai setiap saat mengingkari perintah Allah.
Yang kedua, Allah nak bagi tahu semua tu berpunca daripada apa? Cintakan dunia. Sangat-sangat la syadid. Dan ubat kepada segala penyakit cintakan dunia ialah ingatlah mati. Satu hari kita akan masuk kubur dan akan bangkit daripada kubur. Dan bila dibangkit daripada kubur, Allah akan bongkarkan semua yang dalam hati manusia. Takutlah pada Allah kerana Dia sangat khabir. Okey, boleh? Boleh hafal lah? Hafal lah. Bacalah dalam solat. Kan? Semoga malaikat pun rasa tak jemu nak menulis. Ini biasa dia catat apa dah? Surah 3 kul, 3 kul. 3 kul, 3 kul. Boleh ya? Boleh? Dia ingat dah. Cuba baca. Baca je, baca. Betul. Mengeluarkan api. Falmuriyati. Qadha. 3. 4. 5. 6. Sesungguhnya manusia. 7. Wa innahu ala zalika la syahid. Yang 8. Sesungguhnya dia sangat cinta kepada harta benda. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Kemudian 9. Tidakkah dia tahu satu hari dia akan dibongkarkan daripada kubur? Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur dan wa hussila ma inna rabbahum yawma idzil la khabir. Tengok, entah tak baca kan, tak tengok Quran pun, dengar je, tapi hampir separuh dah boleh hafal. Tengok Quran pun tak. Sebab apa tu? Sebab faham. Kemudian yang kedua, sebab ulang. Sebab itulah ada orang buta boleh hafal Quran. Dari mana dia hafal? Dia tengok tak? Dia dengar je. Bila sini bersih, terus masuk. Tapi bila sini kotor, nampak pun, ulang 10 kali pun tak masuk. Kan? Jadi 50% lagi balik lancar baca dalam solat. InsyaAllah. Dan boleh. Tak hafal kan? Ha? Siapa nak hafal? Siapa nak test? Hidah. Cuba. Dia salah sekarang tak apa. Li rabbihi. Wa innahu li hubbi. Lasyadid. Tak, tertinggal satu. Wa innahu ala zalika.
Wa innahu bil qawli lasyadid. Lasyadid. Syadid. Afala. Apala ya'lamu iza usirama fil qubur. Wa usirama fis sudur. Inna rabbahu Inna rabbahum bihim ghairi lasyadid. yawma izin. Yawma idzin lakhabir. Okey tu 70%. Bukan lama pun. As. Boleh? Okey, Kak Nurul. Fal. Mengecikkan bunga Api. lari lampu ni kan. Wal mughira bisubha. Lalu pada waktu subuh. Subuh. Berperang. Dia memerangi waktu subuh. Fa'athar nabihi naqa'a. Dia bukan Mengeluarkan debu. Fawasat nabihi jam'a. Dalam kumpulan wasatiyah, berada di tengah-tengah. Wasatiyah tengah-tengah. Jam'ah, kumpulan. kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia yang ingkar dengan Tuhan, Sangat ingkar sangat ingkar kepada Tuhannya. dengan Tuhannya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya atas mereka demikian lasyahid, Sangat menyaksikan. sangat menyaksikan. Wa innahu bil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintakan harta berlebihan. Syadid tu berlebihan kan. Lasyadid. Lasyadid. Apala ya'lamu idza buksira ma fil qubur. Apabila Tidakkah dia tahu apabila di dibongkarkan ataupun dibangkitkan. dan tersimpan di dalam dada sudut dada mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Sesungguhnya Tuhan mereka bihim pada hari itu, yang itu pada hari itu laqabir. Sangat teliti. Khabir daripada khabar, berita. Boleh, okey. As, boleh. Cuba. Ya, ingat satu, bila kita hafal, kelebihan pertama pada kita akan selalu baca. Satu urus 10 baca, satu urus 10 pahala. Kalau kita dah hafal, kita ulang berkali-kali. Berganda-ganda pahala. Satu. Yang kedua, kita bila kita hafal, kita boleh baca dalam solat. Kan? Lagi banyak pahala, lagi berganda, solat kita lebih khusyuk. Okey, boleh. Siapa ni? Dah, ingat? Tak ingat. As ingat? Baca je, tak apa. Tak lancar, tak apa. Dia bukan mahat tahfiz. Mini mahat tahfiz. Saya akan buat dalam camp ni budak-budak macam ni lah.
Tapi bukan semua surah lah, surah-surah pilihan. Surah-surah pendek. Biar dia hafal dalam keadaan dia faham. Okey, Rasulullah. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyat dhabha. Wal-muriyah qadha. Wal-mughirat subha. Asar wa asar. Fa'asarna. Asarna bi naq'a. ووسطنا به جمعا إن الإنسان من ربه لكنود فإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد لحب الخير وإنه خيري لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بئس ما في الصدور وحصل وحصل ما في الصدور إن ربه إن ربهم يومئذ يومئذ لخبير. Okey lah itu. Dah. Kita umur 40 tahun tak boleh hafalkan. Duduk kat sini tak sampai 1 jam boleh hafal. Okey. Okey, boleh. As. Ke minggu depan. Saya tasmik minggu depan. Ha? Bulan depan. Bulan depan surah lain lah. 3 surah kan. Okey, boleh ha? Cukup dulu. Yasin dah hafal? Yasin surah Yasin pun tak hafal. Kena tukar nama. Okey, cukup setakat ni. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.